Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi dan dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 1 hari bulan Februari 2022 bersamaan dengan 29 Jumadal Akhirah 1443, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin, ada setengah orang tu tak kenal lagi tak ni. Tama-tama duduk di alam maya tu. Ni nak kitab dia ni. Al-Mu'inul Mubin maknanya pembantu penjelas kepada hukum hakam. Kitab kita ni dia ringkas, tak panjang. Dia ambil bab, ambil masalah, ambil Quran, ambil hadis. Dia sebut huraian ulama selesai lalu. Jadi tidak panjang sangatlah. Sebab tu kita kata kalau kuliah bulanan pun munasabah. Ada setengah kitab tu panjang, kalau bulannya 10 tahun tak habis lagi. Baik para pelajar sekalian, sambungan kita di muka surat 46. Muka surat 46, masalah darah yang keluar daripada rahim perempuan. Darah yang keluar daripada rahim perempuan ada 3 jenis: haid, nifas, dan istihadah. Jadi kita akan belajar 3 jenis ni dan juga perkara yang berkait dengannya. Yang pertama, hukum haid. Kita sebut biar penuh lah. Setengah pengajar ni hukum haid, orang dengar boleh haid, bukan haid. Haid, ha bagi hata haid. Apa makna haid? Iaitulah darah yang kebiasaannya keluar dari hujung rahim perempuan. Darah yang keluar dari hujung rahim perempuan pada waktu-waktu yang tertentu dalam masa sihatnya. Jadi darah ni keluar daripada rahim ketika wanita itu sihat. Itu nama dia darah haid. Kalau tidak dia jadi nama darah. Sekurang-kurang masa haid itu, sekurang-kurang masa datangnya haid itu kepada seorang wanita ialah dalam masa umur 9 tahun. Mari mana 9 tahun? Ini dia panggil masalah istiqra'. Tapi orang Melayu ada ke 9 tahun mari haid? Ada kan anak-anak cucu kita 9 tahun mari haid? Ada. Bunyi-bunyi lagi tu apa nak jadi tak? Tapi orang Arab ada. Boleh jadi faktor negeri dia panas ke, cuaca ke. Yang pentingnya dia panggil uruf, suasana tu, keadaan. Tengok ni. Satu kaedah dia kata, li'annama warada fi syar'i wala dhabita lahu fi syar'i wala fil lughati yutma'u fihi al-wujud. Barang yang datang pada syarak sudah begitu. Makna syarak kata haid, wanita akan keluar haid. Dan tiada ada dhabit baginya pada syarak. Syarak tak menetapkan. Tidak ada hadis mengatakan wanita umur 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun haid. Tak. Terbuka. Dan juga pada lughah pun tidak ada juga. Pada lughah pun tidak ada juga. Maka diikutkan yang biasanya pada yang biasa ada padanya. Ni kita kena ikut apa yang biasa lah. Biasanya orang di kawasan ni 9 tahun boleh bagi haid. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i kata apa? Selekas-lekas
Paling cepat selekah-lekah tu. Paling cepat perempuan kedatangan haid menurut yang aku dengar. Ibn Ismail kata mengikut apa yang dia dapat maklumat. Ialah di negeri utara Tihamah. Negeri Arab lah Tihamah dia. Ialah dalam masa 9 tahun. Dan masa putus haidnya pula 62 tahun pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Biasanya dia akan apa ni? Pada ghalibnya biasanya umur 62 tahun dia akan putus haid. Itu dia kata pada ghalib. Tak semesti. Ada orang awal lagi, ada mungkin lambat lagi. Baru ni orang India ke mana? Hak boleh anak umur 60 tahun lebih. Boleh anak lagi. Nah, kita cari cucu dah 60 lebih ni dia mari anak. Tak kata apa. Baik. Maknanya isu yang pertama paling cepat wanita boleh mari haid umur 9 tahun. Sekurang-kurang masa haid ialah sehari semalam. Kita berbincang dalam fiqh mazhab Syafi'i lah, tak usah cari hak lain. Panjang pula. Jadi paling kurang dia kena ada 1 hari 1 malam atas yang tiada putus-putusnya. Maknanya dalam masa 24 jam tu ada ya darah tu. Dia bukanlah ada setengah orang ni dia fikir kalau keluar 24 jam darah mati. Darah haid ni bukan keluar macam air paip. Bukan sebuah air paip keluar mati sungguh tak ikut darah. Dia keluar tu ada cara dia yang tersendiri lah. Nak tahu balik tanya orang rumah ya, senang. Tak payah masuk sekolah apa ni cerita ni. Tanya orang sebelah kata orang. Ya. Macam mana cara haid keluar. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam itu paling maksimum, paling lama. Tapi kalau ada orang mari lebih nak macam mana? Kita ni bagi anak lah setakat yang kita belajar tengok penting para ulama menetapkan satu perkara yang ada kalanya dia panggil mutahayyirah. Perempuan ni tak tahu mari haid, keluar aja darah sentiasa. Ini kita akan bincang nanti sekejap lagi. Jadi kalau kita letak 15 hari 15 malam, lepas pada tu istihadah dah lah tu. Jadi hukum lain lah, berbeza lah hukum dia. Takkanlah semasa hidup dia tak solat. Dan dalil keterangan atas sucinya, macam mana cara dia ni? Jika turun atasnya darah yang terputus-putus dalam masa 15 hari, dia ada pagi ni ada, esok pula baru ada, contohnya sikit-sikit lah, tak sambung. Kemudian dikumpulkan semuanya sehingga berjumlah 24 jam, maka hukumnya adalah haid semuanya itu. Mana dalam masa 24 jam tu ada pagi, tengah hari, malam hari. Jadi dalam masa tu ada keluar saja. Maka dikumpul semua jadi haid. Dan jika tiada sampai, keluar sekejap pagi sikit, petang sikit, lepas tu berhenti. Tak ada dah. Maka jika tiada, bukanlah haid. Ini skill kira-kira mengikut dalam fiqh kita. Dia kata bukan haid. Habis darah apa? Itulah darah fasad. Darah fasad mana darah macam penyakit. Itu mana fasad. Kena belajar kira tu. Ghalibnya, ghalib tu maknanya kebiasaan. Anda dia. Ghalibnya mana kebiasaannya haid itu berapa lama? 6 atau 7 hari. Seminggu itu biasa. Baik. Kita simpulkan paling awal mari haid 9 tahun. Haid ni jadi dalam masa 24 jam tu kena ada sentiasa. Paling lama dia 15 hari 15 malam. Kebiasaan wanita 6 atau 7 hari. Itu yang ghalib. Sekurang-kurang sucinya antara 2 haid. Maknanya antara haid ni suci dia berapa hari paling kurang ialah dalam masa 15 hari pada ghalibnya. Dah 15 hari haid, 15 hari lah suci. Kan? Kalau hari 30, kalau hari 29
Jadi berapa? Jadi 14 hari. Kerana dalam masa sebulan itu ghalibnya tiada sunyi daripada haid dan suci. Mana seorang yang normal, yang biasa ni ada waktu haid, ada waktu suci. Oleh itu apabila adalah sebanyak-banyak haid dalam masa 15 hari, maka lazimlah sekurang-kurang masa sucinya selama yang demikian itu juga. 15, 14 gitu. Dan tidak ada had bagi sebanyak-banyak suci. Suci tak ada had. Maka terkadang-kadang tiadalah kedatangan haid perempuan itu seumur hidupnya. Ada wanita ni tak pernah mari haid. Tak ada haid dia. Melainkan sekali saja, dan kadang-kadang tiada pernah haid sama sekali pula dalam hidup dia, tak pernah mari haid. Ada macam tu. Maknanya kalau orang ni tak ada lah dia tu, tak ada haid ke, dia orang panggil suci sentiasa, suci seumur. Maknanya dia bagi dia untuk ibadat dia agak untung lah, tak ada cuti. Tapi kita malah-malah ni nak juga cuti 10 hari, seminggu. Biasa orang perempuan dia tak nak cuti bila? Waktu Ramadan. Tak mahu dia. Sebab puasa tak sama dengan solat. Solat kalau mari haid free, tak payah sembahyang. Tapi puasa boleh buka, boleh buat kuih, tapi kena qada. Qada tu lah penatnya. Sebab tu lah timbul soalan daripada wanita ni, boleh ke ustaz kami makan ubat pil boleh Ramadan supaya tak mari haid? Kita kata tak ada masalah. Nak makan pil makan, tapi tanya doktor sepatah. Kalau doktor kata boleh, awak punya hormon, awak punya body ni boleh makan. Kalau tidak, cari penyakit kata orang. Baik, tamatlah kita pengenalan tentang haid. Yang kedua, darah nifas. Apa dia darah nifas? Iaitu darah yang keluar selepas beranak, bersalin. Selagi tak habis, contohnya orang ni bersalin anak kembar, 5 orang kembar. Keluar yang pertama, ada 4 lagi tak nifas. Keluar yang terakhir, yang kelima itu baru nifas. Itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Sekurang-kurangnya ialah sekaligus keluar anak, keluar darah, habis. Betul lalu. Dia panggil zatul jufuf. Ada wanita yang macam tu. Dan yang kebiasaannya selama 40 hari dengan malamnya. 40 hari biasa. Dan yang sebanyak-banyaknya ialah selama 60 hari dengan malamnya, paling lama. Maka di sini ana suka ambil perhatian muslimin dan muslimat, para suami, ayah, ibu, sampai maklumat kepada kita, wanita ni selagi tak cukup 40 hari dia tak sembahyang. Berapa hari dah boleh anak tu? 35 hari dah. Tak sembahyang. 40 baru dia start sembahyang. Kita bukan masalah darah ni. Tengok tadi kata yutba'u fihi al-wujud. Hukum dia berkait dengan ada darah ke tak ada darah. Bukan bilangan hari. Hak 40 hari, 100 hari berpantang makan ikan kering, tu kerja kita. Patua orang tua-tua kita dah makan ikan kering lah dia. Berapa hari? Tanya orang lama, berapa hari makan ikan kering kalau beranak? Kalau enggak SOP lah kau dah buat ni. Tak pakai SOP dah. Budak-budak lah ni mana pakai SOP dia tu. Dia dikata beranak di hospital boleh makan timu dah. Sedap. Orang tua rumah enggak pakai ikan. Jadi pada jemaah kita kena ingat, bukan hari darah. Tapi kalau darah tu mengalir keluar juga sampai lebih pada 60 hari, kita stop. Sebab Fiqh Syafi'i dia paling lama 60 hari. Biasa ghalibnya 25 hari, 30 hari berhenti. Jadi kena ingatlah anak-anak tanya khabar. Tok ayah dapat cucu-cucu tanya aja. Mu ada darah lagi ke tak? Tak ada dah. Maya. Walaupun seminggu. Naam, tengok dia kata.
sekurang-kurangnya sekaligus keluar anak, keluar darah, berhenti. Timbul lagi soalan. Oh ni jadi panjang ni tak? Bila mari soalan yang berkaitan. Kitab pendek dah, kita pula pergi panjang. Timbul lagi soalan, kalau orang belah cesarean, Arab kata kaisariah, buat keluar anak melalui tingkap. Biasanya darah akan keluar juga lepas pada tu. Darah keluar ikut pintu. Itu pun masih nifas. Yang kata, dia tak beranak dia ni. Habis, dia waktu beranak. Beza tu dah. Antara mengeluarkan anak dengan melahirkan anak. Tak sama. Pada tu kita kata, kadang-kadang orang ni bercakap, oh saya, ibu yang melahirkan saya. Dak, mak bukan lahir, keluar ikut tingkap. Tapi istilah tu lah. Istilah sama lah. Maka, walaupun dia ni lahir ikut tingkap, dan tak keluar daripada rahim, tak keluar daripada jalan yang biasa, tapi darah tu keluar ikut jalan biasa, maka itu nifas. Cuma yang timbul khilaf ulama, yang timbul khilaf ulamanya masalah darah sebelum keluar anak. Sebelum keluar anak, darah apa itu? Itu yang timbul khilaf para ulama sebelum keluar anak. Kita nak kata darah ke apa tu? Darah haid ke? Darah nifas ke darah tak tahu ke apa? Fiqh Syafi'i, selagi tak keluar anak, kalaulah dia punya apa tadi, kembar, anak yang terakhir barulah jadi nifas. Jadi orang duduk di hospital, pecah ketuban, keluar ada darah sekali-sekala dia, belum lagi. Dia kena solat lagi kalau dia mampu. Kalau tak solat ke, kena qada lepas tu. Habis darah esok 40 hari qada. Cuma ada lagi pandangan lain, mazhab lain lah. Kita kadang-kadang perlu juga kita belajar, perluaskan sikit dunia ni. Dalam mazhab Hambali contohnya, dia kata darah yang keluar sehari sebelum keluar anak, dia panggil pecah ketuban bahasa kita dah. Darah tu sudah dikira darah nifas bagi dia. Jadi kalau keluar darah tu, tak wajib dah semaya, boleh berhenti dah waritan. Kalau dia sakit di labor room tu, kita kata itu sudah dikira tidak berdosa lagi kalau dia tak semaya. Jadi kita tengok keadaan lah. Kalau rasa tak larat dah, ada pandangan mazhab lain, berhenti solat lepas habis darah esok. Kalau rasa nak selesai masalah, qada balik. Wallahu a'lam. Yang penting kita nak tinggal solat tu tidak berdosa, insya-Allah. Allahu akbar. Dia kata bukan senang main bab solat ni, bukan main. Baiklah. Kita berpindah pada darah yang ketiga, nama dia istihadah. Jenis darah yang ketiga, nama dia istihadah. Apa dia istihadah? Iaitu darah yang keluar disebabkan selain dari hari-hari haid dengan nifas. Dia bukan waktu haid, tapi keluar darah. Dan biasanya warna dia pun berbeza dengan darah haid. Maka dia panggil istihadah, darah penyakit. Ataupun bukan waktu nifas, kalau bukan waktu nifas, mana bukan sebab keluar anak, tapi ada darah. Maka itu dipanggil darah penyakit, dia kena solat. Baik. Apakah hukum darah istihadah? Kita ambil istihadah dulu, hukum dia apa? Ya nifas, haid sama. Tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh duduk dengan suami dan seterusnya. Tapi istihadah ni apa hukum dia? Hukum-hukum darah istihadah, apakah hukum dia dan apakah jenis dia? Kita nak kenal dia ni. Bagaimana menangani masalah dia ni? Yang pertama, jika ada perbezaan bagi sifat darah, dilakukan menurut perbezaan itu. Darah ni berbeza. Biasa darah haid ni warna hitam, bau. Hak ni bau macam darah biasa, bau macam darah kita luka. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Fatimah binti Hubeish
adalah dia kedatangan darah istihadah. Fatimah ni penyakit istihadah, keluar darah sentiasa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, Nabi beritahu, inna damal haidhi damun aswadun yu'raf. Fatimah, darah haid hitam dan dikenali, warnanya dapat dikenali, termasuk bau dia. Fa iza kana dzaka famsiki 'anis shalah. Kalau darah tu keluar warna ni, memberhenti solat. Fa iza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Kalau darah tu darah biasa warna ni, maka kamu basuh, ambil wuduk, solat. Habis macam mana dia nak solat darah sentiasa keluar? Dia masuk dalam hukum orang istihadah, sama dengan orang yang penyakit salasul baul, air kencing tak tus, keluar sentiasa. Jadi dia kena basuh, kemaluan dia tu basuh siap-siap, pakai dia punya pek alat dia tadi, solat. Kalau tengah solat tu berasa keluar, teruskanlah. Itu dia panggil darurah. Macam orang kencing dedah, kencing tak tus dia panggil dah. Jadi kalau dia macam dia penyakit, dia kena basuh siap-siap. Kemudian dia pakai alat yang alat kesihatan ni, macam pempoh lah kalau kita katakan. Waktu duduk solat tu kalau keluar air kecil pun tidak jadi, tidak membatalkan wuduk dia, dan dia boleh solat. Apalagi kalau hok pakai wayar air kecil, dia bukan boleh kontrol. Afanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Taala tengok apa ni selamatkan kita dan kamu semua daripada penyakit-penyakit yang pelik. Baik, Nabi kata, sesah hadis ni rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa ghairuhu bisanadin hasan. Kata muhakkik sanad dia hasan. Alhamdulillah. Dengan hadis ini adalah menerangkan darah istihadah bukannya sebagaimana darah haid. Darah istihadah bukan macam haid. Karena Nabi SAW beritahu kepada Fatimah, damun aswadun yu'raf. Darah warna hitam dapat dikenali. Mana wanita dia boleh kenal benda tu. Oh, dari darah haid ni. Iaitu supaya dikenali oleh perempuan-perempuan. Pada wanita dia akan tahu ini darah ni darah haid. Jadi kita pun berhentilah solatnya. Berhentilah perkara-perkara yang dilarang daripada haid. Itu yang pertama, kita bezakan darah tu dengan warna, dengan bau. Satu cara. Mana kalau dapat warna, kesan, sesalah masalah kita. Baik, tak dapat nak kesan. Ada setengah orang ni tak nak beza. Darah lagu tu dia berlaku. Bau macam tu juga. Warna begitu juga. Macam mana kita nak buat? Kita kembali kepada nombor 2. Ini langkah yang kedua. Ini pentingnya kita ambil satu langkah, satu tahap, biar boleh semua orang boleh faham, insya-Allah. Jika sudah menjadi adat dia tadi, ghalibnya wanita ni haid dia 7 hari. Jadi wanita ni, anak kita ni, apa dia ni, makcik ni, waktu dia tak ada penyakit tu stabil, dia panggil stabil lah. Haid dia 7 hari, 7 hari berhenti, 7 hari berhenti. Kalau lari pun mungkin 6 hari, mungkin 8 hari, mana sekitar tu. Dia boleh tahu. Sebab tu penting, muslimat ni dia kena tanda, dia ada takwim dia tu, dia kena tanda bila. Kalau berlaku kes macam ni, kita kembali kepada takwim kita. Aku sepanjang tahun 7 hari, tiba-tiba mari bulan ni tak berhenti darah. Macam mana nak buat? Darah harus sentiasa darah. Macam mana kita nak selesai? Kita balik kepada ghalib. Jika sudah menjadi adat, dilakukanlah dengan beradat. Kita buat adat itu 7 hari berhenti. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ummu Habibah binti Jahshin,
telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari cerita kepada Nabi, dia sakit, keluar darah sentiasa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umkusi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki thumma ghatasili. Jelas kaedah ni. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Umkusi makna diamlah. Diam itu maksud apa? Maknanya berhenti daripada solat. Bila mari keadaan gini, kamu berhenti daripada solat selama masa menahan oleh haid akan kamu. Maknanya waktu kamu sihat dulu, berapa hari sebulan? Berapa hari bulan mari? Contohnya, setiap sekitar 5 hari bulan, awal bulan, haid dia mari 7 hari. Jadi kita tanda. Ini penting takwim tu, tanda. Jadi bila mari kes lagu ni, setiap 5 hari bulan, berhenti solat seminggu. Berhenti. Kemudian itu mandi. Lepas pada seminggu, mandi. Tak sedap peduli dengan darah tu. Ada darah, tak ada darah, mandi. Pakai pek, pakai dia punya alat yang membersihkan solat. Itu dia. Wa fi riwayatil Bukhari, ada tambahan lagi. Wa tawaddai likulli salatin. Tapi ingat, setiap kali solat mu kena ambil wudu. Maknanya solat fardu maksud dia. Mana kita nak mari maghrib ni ambil siap-siap, orang dah azan kita ambil wudu, basuh, ambil maya. Di antara maghrib dengan isya kita nak solat sunat, tak apa, teruskan. Tapi bila nak solat balik fardu yang kedua tu kena bersih balik, ambil wudu semula. Ada ini dalam Bukhari. Yakni berwuduklah engkau bagi tiap sembahyang, tulis itu sembahyang fardu, solat fardu. Maksudnya, kalau darah itu selalu saja keluarnya apabila sahaja waktu yang beradat baginya pada masa yang sudah-sudah, rekod yang lepas, maka kira sahaja waktu yang tertinggal itu waktu suci. Ambil tempoh tu je, yang lain suci. Sekalipun itu darah, sedap dia bahasa dah. Sekalipun itu darah masih juga keluar. Kalau bahasa Malaysia ni, sekalipun darah itu masih lagi keluar, dan perbuatlah ibadat sembahyang seperti biasa. Kecuali tadi bila nak solat yang kedua, kena ambil wudu balik, kena bersihkan semula. Nampak tak? Cara pembahagian tu jelas, mudah, simple kata orang. Tapi simple dia kata. Langkah yang ketiga, ini problem sikit. Jika kamu lupa akan kebiasaannya, tak ingat, sudahlah. Awak ni mari berapa hari bulan, setiap bulan haid mari, tak ingat. Berapa hari? Mikir tak, 5 ke apa hari ke. Macam mana kita nak menangani masalah ni? Ini cerita orang cerita, kita cerita. Dia kata biasanya wanita hak macam ni hak tak ada suami, macam ni tak ingat hari ni. Kalau ada suami, dia tanya suami dia. Kau tak setuju dia boleh? Tak apa setuju. Tak, tanya suami, berapa hari cuti seminggu? Ingat tak? Kau tak ingat belakang pula dah. Biasa suami dia mudah ingat. Tahu dia tahu. Ujung minggu kau, ujung bulan kau, tengah bulan. Jadi kena tanya khabar. Jadi kalau wanita tak ada guru ni payah nak tanya khabar ni, tak ada tukar kira dia panggil. Jika kamu lupa akan kebiasaannya, perbuatlah dengan yang lebih ghalibnya, yang lebih biasa. Agak-agaknya biasanya bila? Kita boleh buat andaian lah, awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, berapa hari boleh ingat. Biasa yang lebih ghalibnya masa haid itu 6 hari atau 7 hari. Diriwayatkan daripada Hamnah binti Jahshin. Ni 2-3 orang ni, kalau kita baca dalam bab istihadah,
dia punya 2-3 orang ni yang banyak hadis, sebab mereka ada menghadapi masalah. Allah Ta'ala Maha Kaya, dia buat takdirkan beberapa wanita ni penyakit macam ni. Kalau tak ada kes macam ni zaman Nabi SAW, macam mana kita nak dapat jawapan? Payah ke tak payah? Payah. Sama juga isu kenapa Nabi ada 2-3 kali Nabi terlupa dalam solat. Kenapa? Kita tak boleh nak kata oh Nabi pun lupa juga, syaitan kacau juga Nabi. La, lupa nasya litashri'. Nabi lupa tu hikmahnya supaya jadi perundangan. Bayangkan kalau Nabi langsung tak ada lupa dalam solat dia, macam mana kita nak sambah? Bagaimana kita nak sujud sahwi? Kita solat 2 rakaat terlupa bagi salam, macam mana nak sambung? Solat mula ke? Tak. Imam kata cuk solat mula. Tak payah cuk. Maaf tuan, 2 rakaat lagi. Allahu Akbar, sambung balik. Boleh. Maknanya Allah Ta'ala lupakan Nabi dalam solat itu, dilupakan untuk apa? Untuk perundangan. Jadi dalam masalah gini pun sahabat-sahabat ni ada yang bermasalah, ada yang kena penyakit macam ni, supaya kita kemudian mendapat rahmat daripada peristiwa ini, kita boleh belajar. Daripada Hamnah binti Jahshin radhiyallahu anha, katanya, adalah saya, dia sendiri dia cerita, dia telah mengenai suatu haid yang sangat banyak, darah tu keluar banyak. Maka saya pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa. Dia pergi jumpa Nabi nak minta fatwa, minta hukum, tanya hukum macam mana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya raqdatun minasyaitan. Nabi kata sungguhnya ialah satu pukulan daripada syaitan. Apa dia pukulan? Kalau kata pukul tu macam kena tendang, kena terajang, tak, kena ngenak gitu. Maksudnya, tengok nota di bawah tu, huraian dia tu. Maksudnya, syaitan telah mendapat suatu jalan untuk mengelirukan perempuan itu dalam perkara suci dan haidnya, sehingga dia melupakan ibadat kebasan. Sudahlah, saya tak boleh nak solat dah lah. Macam mana nak buat ni, stres, pening, macam-macam, serabut. Syaitan bagi raqdah. Raqdah maknanya orang ni kena tendang ke syaitan, artinya kena ganggu syaitan. Syaitan kacau dia. Fatahidi 6 ayam atau 7 ayam thumma ghtasili. Nabi kita bagi taujih, bagi bimbingan kepada Hamnah, maka haid engkau ialah 6 atau 7 hari. Fatahidi, mu ambil anggaran 6 atau 7 hari. Hak biasa ke perempuan haid. Thumma ghtasili, kemudian mandi. Mandi apa tu? Mandi hadas lah. Habis dah aku haid ni, aku dia potong setakat tu je. Kita mandi hadas. Kemudian mandi. Fa iza stanqati fasalli 24 atau 23, maka tatkala telah bersih, maka sembahyanglah kamu 24 hari dengan andaian haid dia 6 hari. Kalau haid dia 6 hari, tinggal lagi 24. Tak. Ataupun 23 hari kalau haid dia kita andaikan 7 hari. Nak ambil cukup sebulan dengan. Dan puasalah dan sembahyanglah macam tu juga. Mana nak puasa pun tinggal 7 hari, hak lain tu puasa 24 hari lagi, 23 hari lagi. Nabi kata apa? Fa inna zalika yujzi'uki, maka sesungguhnya demikian itu memadailah bagimu. Itu cara yang paling mudah, yang paling senang untuk menyelesaikan masalah sahabat ni. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa, dan begitulah seterusnya kamu perbuat pada tiap-tiap bulan sebagaimana haidnya perempuan-perempuan yang lain.
Mana kita ambil hari kebiasaan, yang lain itu tinggal semua. Hadis ini rawahu Tirmizi wa sahahu wa hassanahu al-Imam al-Bukhari wa jam'un minal mutaakhirin. Jadi hadis itu hasan. Kita kata alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini di antara isu bagaimana kita nak selesaikan masalah darah istihadah. Ada pendarah haid selesailah. Tukuk tu jari keluar darah, habis darah berhenti-berhenti. Nifas pun sama juga. Tadi saya dah pesan awal-awal lagi kepada siapa? Suami, ayah, mak, tengok anak-anak yang baru salin. Tanya khabar. Sambil-sambil duduk cucu tu tanya dia, berapa hari dah ni baby aku ni? 30 dah abah. Tanya khabar dia. Boleh maya kau tak boleh lagi? Setakat yang anda dapat maklumat, kita tidak tuduhlah ni. Setakat yang kita dapat maklumat, merasakan pada soalan-soalan yang orang tanya, ramai wanita salah faham dalam isu ni. Dia kata selagi tak cukup 40 dia tak sembahyang. Kita kata khata'. Dan ada yang hok pencen dah beranak, mari dia kata, ustaz saya nak bayar fidyah. Kata fidyah berapa? Oh lah makcik dulu duk pergi 40, pergi 40. Habis selagi tak cukup 40 tak sembahyang. Lepas tu rasa-rasanya dalam 20 hari lebih tu berhenti dah darah. Ada yang 30. Maknanya setiap kali dia bersalin, dia beranak, ada 10 hari, ada 15 hari dia tak sembahyang, sedangkan darah nifas sudah kering. Jadi kita sekarang ni, daripada kita menyesal di tua esok hari, baik kita perbetul di awal perjalanan. Ini penting, kan? Boleh pakat tanya, kita pakat murajaah anak-anak cucu kita, supaya setiap orang duduk di atas landasan yang benar. Kita kata alhamdulillah. Kalau tidak, nyaya. Cuma berbeza di antara hukum istihadah dengan haid. Tuan-tuan tanda lagi tak ni? Kalau tidak jadi panjang pula. Maknanya istihadah ni hukum dia macam biasa, macam orang tak ada haid. Ada darah tu, ada darah pun, itu dia panggil darah fasad. Sebab tu dia kena solat, dia kena puasa. Cuma cara solat tu, cara nak ambil wuduk tadi kena kerja lah sikit, kan? Kena kerja lah, kena kerja kena bersih, kena tukar dia punya alat pakaian dia tu supaya tidak kotor. Dan dia kalau lah dia ada suami dia boleh bersama dengan isteri dia, tidak jadi harangan. Dalam masa istihadah boleh bersama dengan isteri. Masalah tak tergamuk itu cerita lain. Tapi undang-undangnya membenarkan. Sebab dia bukan haid. Yang haramnya haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Yang Allah Ta'ala suruh jauhkan tempat haid itu pada waktu haid. Adapun kalau sudah istihadah, ia tidak hukum haid. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian lah. Kita ambil perhatian supaya hidup kita ni aman damai, hidup kita ni harmoni. Dalam masalah haid dengan nifas, ada setengah orang tu dia perli, dia kata ustaz tu tahu apa? Dia tahu bab haid dengan nifas. Kita kata jangan cakap tuan. Kalau ada orang faqih dalam masalah haid dengan nifas, kita kata orang itu pandai. Perli jangan ambil faedah daripada dia. Yang normal, yang biasa, mudah. Tapi yang luar biasa dia pelik. Dia mari hari ni ada, esok tak ada. Boleh depan pula tak tahu mari hujung, boleh mari payah. Ada sebuah kitab tebal gini, kitab saya beli kitab ni, Al-Imrani ke nama-nama ulama Syafi'i. Dia tulis kitab Al-Ahkam Al-Mutahayyirah, hukum wanita yang kebingungan dalam masalah haid. Ahkam mutahayyirah, mana haid dia mari, lepas tu mari tak ada. Dia buat dengan carta macam mana nak kira, macam mana main matematik kita dalam masalah ni. Bukan senang. Kalau kata ustaz tu pandai haid dengan nifas ya, kata saya cabar awak, coba awak kira haid dengan nifas, waktu celaru, jangan main. Maka di saat itulah yang penting bagi kita para jemaah sekalian,
Kita kena ambil jalan yang selamat, langkah berhati-hati dalam ibadat kita supaya kita belajar benda ini. Jangan pandai lekeh lah kan. Jangan pandai lekeh. Waktu biasa tak apa. Waktu biasa tak apa. Waktu ada kecelaruan sudah. Ana di antara perkara yang ana tak galakkan. Ini pengalaman kita lah. Duduk jaga jemaah haji, jemaah umrah ni, ana duduk jaga jemaah haji banyak tahun dah. Daripada saya belajar dulu tahun 88 mula pergi ngaji. Siapa ketua ke diri dah ni? Tak. Berti-berti Covid mari, tak pergi Mekah, mesti haji. Di antara soalan yang banyak dirujuk pada kita daripada anak-anak, adik-adik, wanita-wanita hak muda ni yang semangat lebih. Saya ni ustaz kalau mari Madinah kak tak mau miss, nak cukup 40 waktu. Lagi kalau pergi Mekah kak nak buat umrah, nak pergi mayam haji haram, habis dia makan ubat, makan pil, nak tahan haid. Akhir sekali pakai haid semua dia. Celaru. Ini masalah. Jadi kalau lah, sebab tu orang tanya saya, dia kata ustaz, pakej mana yang paling baik bagi wanita nak pergi haji, nak pergi umrah? Pakej mana? Umrah lah, haji itu lama. Kita kata pakej yang bertepatan dengan waktu tak ada haid. Ini dipanggil tip. Pakej, contohnya orang ni haid dia tamat 10 hari bulan. 10 hari bulan tamat. Bermula 2, 3 sampai 10. Kita pergi ambil pakej yang berangkat ke Mekah pada 11 hari bulan. Kita duduk Mekah seminggu kan, 10 hari. Tak mari haid lagi dah. Bebas. Saya ni tak apa ustaz. Saya dah beli ubat siap dah. Siap dengan injek lagi kau macam-macam. Injek lah. Kau makanlah pil tu. Tapi kalau dia mari celaru, nak buat umrah pun tak boleh nak buat. Pagi ada, petang tak ada, malam ada. Soalan paling banyak yang berlaku kepada kita inilah perkaranya. Jadi pada jemaah sekalian, tamatlah kita tentang 3 kategori darah dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. InsyaAllah kita akan bincang nanti dalam siri akan datang perkara-perkara yang haram dengan sebab hadas kecil, dan juga perkara yang haram dengan sebab hadas besar, dengan sebab haid dengan nifas ni. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri-siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.